Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah dengki. Ku mohon usah dengki. Tuan, puan, haji dan hajah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah seorang lelaki kaya raya berada di sebuah bandar. Dia terkena penyakit yang sangat kritikal. Kemudian dia jumpa dengan seorang doktor. Lalu doktor itu mengesahkan beliau mengidap penyakit kanser yang sangat serius. Lalu doktor menyarankan beliau untuk pergi ke luar negara untuk mendapatkan rawatan lebih baik. Apabila bertemu jumpa dengan doktor luar negara, hasil yang sama. Beliau disahkan mengidap penyakit kanser yang sangat serius. Lalu beliau pergi panjang balik ke negara asal beliau untuk berjumpa dengan keluarga beliau untuk menyampaikan wasiat dan membuat pesanan agar menjaga keluarga dengan baik. Di samping itu beliau merahsiakan penyakit beliau sangat serius itu. Dan kemudian apabila pulang ke negara asal atau ke rumah asal beliau, dalam perjalanan beliau ke negara asal beliau, ke rumah asal beliau, beliau terjumpa dan ternampak seorang perempuan tua yang sedang mengumpulkan tulang-tulang yang terbuang di tempat penyembelihan. Lalu beliau bertanya kepada perempuan tua itu, "Mengapakah engkau mengutip tulang-tulang yang terbuang itu?" Lalu perempuan tua itu menjawab, "Saya miskin. Saya tak punya apa-apa. Anak-anak menjadi yatim setelah suami yang baru meninggal dunia. Dan beliau tak ada duit untuk makan." Lalu hati lelaki itu tersentuh. Lalu dia mengeluarkan wang yang banyak dan diberikan kepada perempuan tua itu. Lalu perempuan itu sangat berterima kasih. Dan bukan itu sahaja, lelaki itu memberikan duit kepada tukang penyembelih. Lalu berikan daging itu untuk berikan kepada setiap minggu kepada perempuan tua itu. Dan lalu perempuan itu sangat-sangat bersuka dan sangat suka dan sangat gembira, kemudian mendoakan bersungguh-sungguh kepada lelaki itu. Subhanallah. Lalu selang beberapa hari, beliau berlepas ke luar negara untuk berjumpa dengan doktor untuk melakukan pembedahan. Tiba-tiba raut wajah doktor itu berubah. Dengan nada marah, beliau bertanya, "Adakah engkau telah pergi ke hospital lain untuk berubat?" Jawab lelaki itu, "Tidak." Lalu doktor itu berkata lagi, "Engkau bohong. Jujur padaku. Jujur padaku. Katakan bahawa engkau tidak pergi ke hospital lain." Subhanallah, satu kisah. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Bolehkah seorang itu cemburu ataupun iri hati kepada orang yang suka sedekah? Mengikut kisah lelaki tadi. Sabda Nabi SAW, ada dua golongan yang kita boleh dengki dengannya. Dua orang kita boleh dengki. Dengki yang positif. Yang pertamanya Nabi menyebut, iaitu orang yang dikurniakan harta dan dibelanjakan hartanya ke jalan fisabilillah. Dan yang kedua, orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah, digunakan ilmu itu untuk beramal dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita boleh belajar bahawa kita boleh mempunyai iri hati atau cemburu yang positif. Bagaimana dikatakan cemburu yang positif? Tuan, puan haji, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cemburu yang positif ini apabila kita melihat seorang itu, orang lain membuat kebaikan yang lebih daripada kita. Sama ada dia bersedekah, dia membaca Quran, dia menolong orang lain, sama ada dia berzikir, sama ada dia buat puasa setiap hari dan sebagainya. Dan apabila timbul perasaan cemburu melihat kebaikan yang dibuat, maka melonjakkan hati kita, menolak hati kita untuk beramal lebih daripada dia, melakukan kepecutan-kepecutan yang luar biasa. Lalu kita pecut untuk membaca Quran, kita pecut untuk berzikir, kita pecut untuk bertilawah, kita pecut untuk bangun qiyamul lail dan sebagainya. Tuan puan haji yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis yang sangat menarik untuk kita lihat tadi. Bahawa kita lihat kat sini bahawa apakah kelebihan untuk kita bersedekah di bulan Ramadan. Ramadan. Ini yang pertamanya diceritakan bahawa kelebihan di bulan Ramadan ini
malaikat akan mengampunkan dosa kita pada pagi hingga petang. Yang kedua, kita mengetahui bahawa di bulan Ramadan ini syaitan akan dirantai dan dibelenggu. Dan yang ketiga, kita mengetahui bahawa Ramadan ini pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Dan keempat, Ramadan bulan yang akan digandakan pahala. Diceritakan bahawa bulan Ramadan ini, pahala Ramadan, amalan fardu adalah sama dengan 70 kali ganda pahala. Bagaimana pula dengan pahala sunat? Digandakan pahala amalan sunat ini sama dengan amalan fardu. Subhanallah. Begitu hebat sekali fadilat dan kelebihan Ramadan yang Allah berikan. Itu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, barang siapa memberikan orang miskin, seorang yang berpuasa, makan berpuasa, maka dia akan diberikan juga pahala yang sama tanpa akan dikurangkan sedikit pun. Subhanallah, tuan puan haji yang Allah SWT, tidak termasuk lagi malam Lailatul Qadar di mana dia akan diberikan pahala 1000 bulan. Subhanallah. Itulah faedah yang kita patut ambil. Kita contohi dan kita renungi supaya kita dapat menolak diri kita untuk beramal soleh secara maksimum di bulan Ramadan ini. Tuan puan haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan orang yang mendermakan harta di jalan Allah seumpama sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu mengenai 100 biji. Allah berkuasa melipat gandakan pada siapa yang dikehendaki. Allah Maha luas dan Allah Maha mendengar. Surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi ini satu poin yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, menarik. Kerana apa? Dan kalau lihat pahala yang Allah bagi dalam surah Al-Baqarah 700 kali ganda. Kalau lihat dicampurkan masuk ke dalam Ramadan 700 kali kan 70 kalau kita buat amalan fardu. Bayangkan berapa banyak yang kita dapat. Lebih lagi daripada bulan biasa. Dan adakah ini tidak menolak diri kita untuk beramal, untuk lebih banyak bersedekah, lebih banyak bertilawah dan banyak melakukan amal soleh. Sepatutnya ini menolak kita, memberi satu frekuensi untuk kita terus melakukan amal soleh secara konsisten dan lebih banyak daripada setiap masa tanpa kita melakukan perkara yang lara. Tuan puan haji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana untuk kita melakukan sedekah dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini? Bagaimana melakukan sedekah? Yang pertamanya, sementara kita dalam sesi dan fatrah dalam masa PKP ini, perintah kawalan pergerakan untuk kita memutuskan rantaian penyakit COVID-19 atau coronavirus, dan diminta kita stay at home, duduk di rumah, dan kita gunakan kelebihan yang ada. Guna kelebihan yang ada ini, internet yang ada di rumah ini untuk kita klik saja. Contoh secara individu, kita boleh derma kepada akaun-akaun anak yatim, pertubuhan anak yatim, kepada akaun atau kepada jiran, tetangga, keluarga dan sahabat-sahabat anda yang susah. Yang keduanya, boleh kita menderma atau mensumbang melalui secara keluarga, secara berkeluarga, di mana ahli-ahli keluarga itu mengumpulkan duit dan dimasukkan ke tabung. Dan kemudian pada akhir Ramadan nanti boleh diinfakkan kepada contohnya lah Badan Aman Palestin, untuk membantu perjuangan rakyat Palestin, contohnya lah untuk membantu masyarakat di Malaysia, NGO Yayasan Ikhlas kita ada, dan badan-badan lain lagi yang kita boleh infak, yang boleh percayai. Yang ketiga yang kita boleh infak secara masyarakat, mungkin melalui komuniti taman-taman kita berpakat dan kita berkongsi, dan lalu kita sumbangkan barangan-barangan keperluan untuk pada jiran-jiran yang susah dan kurang berkemampuan. Subhanallah, ini antara cara-cara yang kita boleh, banyak lagi cara-cara yang saya rasa boleh kita gunakan untuk membantu saudara kita yang tersangsaran. Dan lihat lagi ancaman-ancaman bagi mereka yang cemburu pada orang yang bersedekah ini. Allah sebut bahawa mereka yang cemburu pada orang bersedekah ini, Allah akan menghilangkan segala pahala amalan penat kita seharian berpuasa, lapar dahaga, apabila kita timbul keadaan dengki kepada orang yang suka bersedekah soleh. Maaf terputus. Jadi penat kita bersedekah, baca Quran dan sebagainya. Jadi itulah satu ancaman daripada Allah yang sangat berat bagi kita. Maknanya penat kita. Penatan itu semua hidup kita, kalau kita dengki kita kepada manusia, dengki kita kepada orang yang berkebaikan, semua pahala kita hilang Allah Subhanahu Wa Taala. Satu benda yang besar, ancaman yang sangat berat.
Dan kalau kita lihat balik, kalau kita renungkan balik, untuk kita bagi motivasi pada diri kita, kita ingat bahawa kita akan dikurniakan syurga Firdaus dan Jannatul Firdaus, di mana orang-orang yang cemburu yang positif ini, iri hati untuk melakukan amal yang soleh, lebih laju, lebih padu, lebih pantas, lebih banyak lagi, lebih maksimum, maka akan diberikan kurniakan Jannatul Firdaus, syurga yang penuh kenikmatan dengan buah-buahannya, dengan arak yang halal, dengan segala buah-buahan yang sedap dan sebagainya, makanan yang lazat, daging-daging yang hebat. Subhanallah, Allah berikan semua itu untuk kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang cemburu positif itu. Dan kesimpulan yang saya boleh dapat berikan pada pagi yang mulia ini, Tuan Haji Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertamanya balik kepada dibolehkan kita untuk cemburu positif ataupun iri hati yang positif. Kita tolak iri hati yang negatif. Yang keduanya, kita boleh menderma melalui 3 saluran, sama ada secara diri sendiri, sama ada melalui keluarga, sama ada melalui masyarakat. Dan yang ketiganya, kita boleh menderma melalui secara masyarakat atau komuniti taman kita, kampung dan sebagainya. Dan yang ketiga, ancaman azab Allah. Ingatlah, ancaman azab Allah itu sangat pedih, iaitu hilang segala pahala kita, amalan kita jika kita lakukan sifat dengki ini kepada orang lain. Dan yang keempat, kita ingat pada kurniaan nikmat Allah, syurga yang Allah bagi kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan atau bersifat dengki yang positif ini, insya-Allah. Akhir kata, saya tutup dengan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya orang iman manusia dalam kerugian, kecuali orang yang selalu beriman, selalu beramal soleh. Jadi orang-orang yang pesan dengan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. Puan Haji rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini saja. Segala kelemahan itu datang dari sendiri, dan segala kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.